وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, alhamdulillah kita masih lagi dapat bersama-sama di dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Mudah-mudahan salat yang kita dirikan, zikir yang kita lafazkan, dan doa yang kita panjatkan, mudah-mudahan ianya akan diikutnya, yaitu pada hadis yang ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Tuan-tuan, Masya Allah, mikrofon ni dia sangat bagus. Tahniah Ustaz. Antara yang terbaik lah setakat pilih. Sebab kita bercakap tu tak perlu nak derahkan. Kadang-kadang ada tempat yang kita pergi kuliah, kita terpaksa derahkan suara. Dan bila derahkan suara tu, kadang-kadang kita pun jadi letih. Bila letih, poin pun tak ada. Tapi bila boleh cakap relax macam ni, alhamdulillah. Ni baru buat kot tak? Baru buat lah. Masya Allah. Sebab tu tuan-tuan, sebab tu tuan-tuan, kita antara benda yang menyumbang kepada masjid ni adalah sound system. Antara yang menyumbang tuan-tuan, insya-Allah. Dan yang jadi imam pun, asal dia nak baca pendek pun dia nak baca panjang. Dia sendiri pun berasa meremang belum. Saya pernah tuan-tuan dijemput khutbah dan imam solat Jumaat di Masjid Batu Ferenggi di Penang, Masjid Kuning kat Batu Ferenggi tu.
Masya Allah, dia punya sound system dia. Tak tahulah jemaah kat belakang macam mana, tapi kita yang jadi imam ni, kita yang teriak. Masya Allah. Tuan, lepas itu kita tanya berapa harga dia punya PA system dia. Jadi dia pun akan semua sekali dengan setting gitu gini 50 dekat 60,000 juga. Tuan-tuan, sound system dia besar dia punya, tapi cukup elok. Masya Allah macam kan kita bercakap pun dengar tak dengar. Kita dengar pun jadi tak syok. Masjid Bukhari mereka tengah nak renovate, tuan-tuan, Masya Allah. Yang tu siap dengan tukar kapet, sound system tukar habis semua sekali. Masya Allah. Tu kalau dia letak kita tarawih seminggu pun tak apa. Sebab kerana sound system tu dia tak memenatkan kita macam tu. Jadi tahniah pada Masjid Taman Wira Hongkong ni, Masya Allah. Antara yang tempat yang saya pergi ni, sound system yang apa ni yang terbaik, insya-Allah. Baik, hadis yang ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Baik, dengar kemar dia pun ni baru tukar lah. Mahal buat ni kan ni. Baik. Dia kata an Ibnu Mas'ud, dia kata daripada Ibnu Mas'ud, dia kata radhiyallahu anhu qala. Dan Ibnu Mas'ud adalah antara salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana nama beliau adalah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Jadi dia ni digelarkan orang dengan Ibnu Mas'ud. Nama dia juga, tuan-tuan, dia dikenali dengan Ibnu Ummu Abdullah. Dinisbahkan kepada ibu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardah. Tuan-tuan, Ibnu Mas'ud ni adalah di antara orang-orang alim daripada kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan, saya dah sebut benda ni di tempat-tempat lain. Saya kata apa, tuan-tuan? Ini adalah perkara yang diselindungkan oleh musuh-musuh Islam. Yang mana sahabat-sahabat Nabi SAW bukan hanya daripada golongan orang-orang alim saja. Dan antara sahabat Nabi SAW ada yang jadi peniaga berjaya. Ada di antara sahabat Nabi SAW ahli politik. Ada antara sahabat Nabi SAW mereka daripada kalangan petani-petani. Tuan, benda ni disorokkan oleh musuh-musuh Islam. Dan kita hanya menumpukan. Bila kata Nabi SAW, kita hanya tumpukan pada bab-bab kerohanian. Tuan, bila cerita bab Nabi SAW, ceritanya adalah cerita akhirat. Bila cerita Nabi SAW, maka ceritanya tak lebih daripada mendirikan sembahyang. Bila cerita Nabi SAW, tak lebih bahawa apa yang dibawa oleh Nabi SAW hanyalah berkaitan dengan perkara-perkara ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, yang daripada kalangan sahabat yang menjadi fuqaha bukan semua. Termasuk salah seorang adalah Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardah. Dan tuan, sebahagian besar yang lain mereka adalah ahli-ahli perniagaan. Mereka adalah orang-orang ekonomi.
mereka adalah orang-orang yang bertani. Cuma tuan-tuan, mereka ni walaupun mereka berniaga, walaupun mereka itu peniaga, walaupun mereka petani, mereka ada satu asas, iaitulah keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana itu Islam, tuan-tuan, dia bukannya agama onta. Islam dia bukannya membawa kepada kemunduran. Sebab itu kalau kita tengok dalam tamadun Islam, tuan, Islam dia membawa kemajuan kepada manusia. Nabi SAW, Nabi telah menghapuskan seluruh sistem-sistem yang bercanggah dengan kehendak manusia. Tuan, antaranya pada zaman jahiliyah, orang-orang perempuan ni hanyalah tempat untuk melepaskan hawa nafsu semata-mata. Atau perempuan ni, masa dia tak datang haid, maka dia digunakan, maka dia tempat untuk melepaskan nafsu syahwat. Tetapi bila mana perempuan mereka kedatangan haid, maka mereka mengasingkan orang perempuan ni ke tempat yang lain. Atau tengok betapa zalimnya sistem jahiliyah pada masa itu. Dan apabila ayah dia meninggal dunia, apabila suami meninggal dunia, tuan, orang perempuan tidak ada hak langsung untuk mewarisi harta warisan. Tuan, maknanya kalau dia kematian suami, hang pandai-pandai pergi cari sendiri. Kalaulah hang kematian ayah, hang anak perempuan, maka hang pandai-pandailah nak cari untuk hidup di atas dunia. Tuan, itu sistem jahiliyah. Tapi bila mai Nabi SAW, tuan, bila mai Nabi SAW, maka orang perempuan bila mana dia kedatangan haid, kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, aku ketika ana kedatangan uzur, maka aku tidur satu selimut dengan Nabi SAW. Atau bila mana orang perempuan dia berkeuzuran, bukan ada memudaratkan benda-benda lain. Tuan, bukan makna dia tak boleh masak. Tuan, bukan bermakna dia tak boleh bermanja-manja dengan suami dia. Tuan, maka Sayyidatina Aisyah kata, ketika mana aku kedatangan darah haid, maka aku duduk satu selimut dengan Nabi SAW. Tinggalkan oleh suami dia. Tuan, dia ada bahagian 1/8 untuk isteri yang ditinggalkan mati suami. Tuan, maka ada bahagian bagi orang perempuan ni. Maknanya apa? Bila ada bahagian, ada tempat wanita pada sisi agama Islam itu sendiri, berbanding pada zaman jahiliyah dulu. Tuan, maka demikian. Jadi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa arda adalah salah seorang daripada kalangan sahabat Nabi yang tergolong daripada golongan fuqaha, iaitulah orang-orang yang faqih. Sehingga kan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah ta'ala, kata sebahagian daripada orang, kalaulah kamu nak mendengar bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, maka mintalah daripada Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Quran kepada kamu. Tuan, maknanya apa? Bacaan Al-Quranul Karim Ibnu Mas'ud ni adalah bacaan Al-Quran yang paling tepat bacaan dia. Kenapa? Kerana dia bertalaqi, dia belajar secara langsung dengan Nabi SAW. Maka Nabi lah yang memperbetulkan bacaan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa arda. Tuan, Nabi SAW ni, kalaulah dia nak sahabat-sahabat ni baca Quran,
maka Nabi akan minta daripada Ibnu Mas'ud supaya membacakan Al-Quranul Karim. Dan pada satu hari Nabi SAW dia kata kepada Ibnu Mas'ud, "Ya Abdullah, tolong bacakan Al-Quran kepada kami." Atau ni hiburan Nabi SAW. Hiburan Nabi ni adalah tilawatul Quran. Kemudian hiburan Nabi adalah sembahyang. Kemudian hiburan Nabi SAW adalah mendengar suara alunan azan daripada para muazzin. Atau pernah satu masa Nabi SAW kata kepada Bilal, wa isyaratkan pada Bilal supaya Bilal ni dia melaukan azan. Atau Nabi terhibur dengan laungan azan yang dilaukan oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu wa ardah. Dan kemudian antara hiburan Nabi adalah sembahyang. Kata Nabi SAW, "Ju'ilatis salat qurrata aini," kata Rasulullah. Dijadikan sembahyang itu adalah penyejuk mata bagi aku, kata Nabi SAW. Dan maknanya Nabi SAW ni adalah orang yang seronok mendirikan sembahyang. Dan patutnya kita pun seronok mendirikan sembahyang, patutnya. Kenapa? Kerana kita menghadap kepada sumber rezeki. Dan tuan, kerana kita sedang menghadap kepada sumber kehidupan. Dan tuan, kerana kita sedang berhadapan dengan segala sumber yang kita nak dan yang kita dapat pada hari ini. Dan tuan, makan minum kita siapa yang bagi? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang walaupun kita tengok pada zahirnya, yang cari duit kita, yang membina kita, kemudian yang buat kita. Tuan, tapi kederaan, akan tetapi rezeki, akan tetapi kemudahan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cuba kita tengok di Selangor baru ni, bila mana berlakunya ayat banjir kan, kita tengok banjir baru-baru ni. Dan kesian orang-orang yang banjir ni, bila mana dia punya rumah dia habis dibawa oleh air bah. Dan tuan, hanyut rumah dia. Ada yang sedang bina rumah, tiba-tiba rumah tu musnah dalam sekelip mata. Dan tuan, apa pengajaran yang boleh kita ambil daripada peristiwa itu? Dan tuan, kita ambil contoh, ada seorang artis nama yang berminat dulu ni dengan filem Keris Hitam Bersepuh Emas. Dia tahu siapa dia abuse ni. Saya orang lama tuan. Saya antara orang-orang yang dan menjadi budak-budak. Budak pun tak budak mana pun. Budak pun masa tu umur dah 13, umur dah 14. Pada tahun-tahun akhir-akhir 80-an, 90-an. Kerana tu umur kita pada hari ni pun dah 40 lah. Jadi kita budak ataupun kita remaja pada zaman-zaman tu. Siapa yang minat dengan filem Keris Hitam Bersepuh Emas, tuan, ada seorang pelakon nama dia Abius. Dia masuk dalam TV baru ni. Tuan, Abius ni Masya Allah, dia kata bila dia dapat gaji, bila dia dapat duit daripada hasil dia berlakon, tuan, separuh tu dia ambil untuk belanja dia, separuh lagi dia buat rumah. Tuan, dia kata apa? Rumah yang saya bina tu lagi 20% nak siap dah. Tuan, maknanya sikit je lagi kalau 20% ni. 80%. Tuan, kalau kat sekolah jangan kata 80, 50 pun dah lulus dah. Ini kan pula 80%. Tuan, dah siap 80%, tinggal 20% sahaja lagi nak siap rumah tu. Tuan, dia cerita
Mula-mula pada waktu pagi sampai tengah hari dia ada dekat mana? Dekat rumah tu lah. Atau dia tengok orang buat rumah, orang buat ceiling, orang buat mengecat, orang pasang pintu pagi sampai tengah hari. Kemudian dia ada kerja, dia pun balik tengah hari tu. Tuan, waktu petang, orang yang buat rumah tu main telefon kat dia. Tuan, orang ni kata Abang Ebi, minta Abang Ebi sabar dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak pasal apa? Tempat yang dia bina rumah dia tu, yang lagi فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ, apabila kamu dah selesai daripada sembahyang, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا, maka bertebaranlah atas muka bumi Allah, kata Allah. Dan maknanya carilah apa-apa yang ditaburkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya pernah cerita kan, macam mana orang yang bila kena PKP, kapal terbang semua tak jalan. Tuan, Masya Allah. Maka pening kepala pada masa tu, pramugari, pramugara, pramugaru. Semua tu pening kepala, garu kepala semua. Pilot ni, kerja dia Masya Allah, gaji berapa ribu. Tuan, tapi bila kata rezeki ni diberikan oleh Allah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kata fantashiru fil ardi, hendaklah kamu bertebaran atas muka bumi Allah. Untuk apa? Mengutip wabtagu min fadlillah, untuk kamu mengutip apa yang ditaburkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan, ada seorang pilot, dia memecah dah rekod, perasaan tak jadi pilot dah. Pasal apa? Kerana dia buat bihun sup, bihun sup. Dan bihun sup tu dia sikit ya, bihun sup pilot. Tuan, kemudian dia pakai pakaian pilot dia, dengan topinya, dengan apa, nampaklah dia punya kelainan sikit. Ni dok lah kan, pakai jual bihun pakai kemplek kacak gajah. Kemudian dia pakai baju pagoda. Orang nak beli pun tengok, Allah, lugai orang. Dengan kemplek, kemudian dengan baju pagoda. Baju pagoda koyak pula tangan ni tak ketia. Allahu Akbar. Tapi bihun sup pilot dia dengan baju pilot dia, kemudian dengan topi pilot dia. Dan tuan, akhirnya dia kata apa? Dia kata, yang saya dapat ni lagi banyak dulu saya pendapatan dia daripada apa yang dia dapat dulu semasa dia menjadi seorang pilot. Dan tuan, dia dapat orang tempah ada majlis, orang tempah dengan dia. Dan tuan, ada apa-apa event, orang akan panggil dia. Dan tuan, rezeki itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Nabi SAW kata, وَجُعِلَتِ الصَّلَاةُ قُرَّةَ عَيْنِي, dijadikan sembahyang itu penyejuk mata bagi aku, kata Nabi SAW. Dan tuan, kemudian apa dia hiburan Nabi? Tilawatul Quran. Dan apa saya buat tilawatul Quran? Dia menjadi hiburan kepada Nabi SAW, kerana tidak ada perkataan yang lebih benar selain daripada perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau perkataan orang lain dia mungkin benar, mungkin bohong. Jangan terima bulat-bulat. Jangan terima bulat-bulat. Ku ingatkan doa rupa 3 dia kata. Contoh tu cerita Piramli kan. Ingat adu doa, rupa-rupanya mati 3 dia. Tuan, maka perkataan manusia imma sidiq, imma al-kadhib. Perkataan manusia imma dia benar, imma dia adalah pendusta. Tuan, tapi perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa man asdaqu minallahi qila, siapa lagi yang perkataannya lebih benar daripada perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan, jadi Nabi SAW
Satu hari Nabi minta Ibnu Mas'ud ni bacakan Al-Quran di hadapan Nabi SAW. Tuan-tuan, sedang Ibnu Mas'ud ni dia baca Al-Quranul Karim, tiba-tiba kata Nabi SAW, ikfi ya Allah. Tuan-tuan, pasal apa Nabi suruh berhenti? Diriwayatkan dalam riwayat ini, Nabi SAW ketika mana mendengar Ibnu Mas'ud membaca Al-Quranul Karim, menitis ayat mata Nabi SAW. Sehingga kan Nabi minta Ibnu Mas'ud ni berhenti daripada membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Atau ni kedudukan Abdullah Ibnu Mas'ud, ataupun yang digelarkan dia sebagai Ibnu Mas'ud, dia antara sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hari masa Ibnu Mas'ud ni dia nak petik ataupun dia nak potong kayu arak untuk dijadikan siwak. Tuan, dia pun naik atas pokok. Bila naik atas pokok, tiba-tiba kain yang dipakai oleh Ibnu Mas'ud ni terangkat sikit. Tuan, sahabat-sahabat ni mereka pakai gelak semua sekali. Pakai gelak semua sekali. Tuan, tu kata benda-benda hak ni yang selindungkan oleh musuh-musuh Islam. Tuan, bila kita cerita macam tu, takkan sahabat Nabi ni boleh gelak ke apa ni kawan dia hak lain. Tuan, mereka juga adalah manusia biasa sebagaimana kita. Tuan, pada zaman Nabi SAW, sebagaimana zaman pada hari ini, cumanya para sahabat Nabi SAW kulluhum udul, ni sifat yang tak ada siapa boleh nabi. Dan sahabat-sahabat Nabi SAW semuanya adalah orang-orang yang adil belaka. Semua adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan, tapi cara kehidupan sama sahaja kehidupannya lagu kita. Tuan, cuma benda ni disorok oleh musuh-musuh Islam. Tuan, yang sampai pada kita, Islam yang susah untuk kita. Bila mana nak dekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, hang kena ada faedah dia. Tasawuf bukan hanya sekadar mengajak manusia untuk taat begitu kepada Allah. Tasawuf bukan hanya sekadar mengajak manusia supaya menyucikan jiwa pada Allah semata-mata. Tuan, Al-Imam Al-Marzuqi rahimahullahu ta'ala, dia ada kalam kitab berkenaan dengan qawaidut tasawuf, kaedah-kaedah bertasawuf, menyucikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan, hari ini berapa ramai orang yang dia berasa yang dia tu tak cukup amalan dia. Berapa ramai. Tuan, Allah Ta'ala Hakim. Dia adalah yang maha bijaksana. Tapi Allah buat umur kita ni pendek. Patutnya tara-tara kita ni umur 60, 70, tu tak cukup untuk beramal pada Allah. Lalu pasal apa kita kata tak cukup ni? Kata tengok kalau kita beramal, siapa yang boleh declare malam ni? Lalu malam ni siapa dia yang boleh beri keterangan pada kita yang dia sembahyang maghrib tak sah ni, sembahyang tu Allah Ta'ala terima? Siapa yang boleh kata? Tuan, tak ada orang yang berani kata, Ustaz, sembahyang maghrib saya tak sah ni diterima oleh Allah Ta'ala. Tuan, tak ada orang pun yang tahu amalan dia diterima ataupun ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada siapa. Jadi dengan umur yang kita ada ni, patutnya dia tak cukup lah. Sepatutnya. Tuan, tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan umur kita ni dia pendek macam ni, tetapi tuan, diberikan ganjaran yang begitu besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan, Ibn Mas'ud tadi kita cerita, bila mana dia nak ambil kayu arak untuk dibuatkan bersiwak, tersikap dia punya kaki dia.
Dan sahabat-sahabat ni pakat gelak kepada Ibnu Mas'ud. Dan Nabi SAW tanya, pasal kamu semua ketawa ni, pasal apa? Dan salah seorang daripada sahabat kata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kami tak tahan melihat kaki Ibnu Mas'ud. Dan Ibnu Mas'ud ni tubuh dia tak besar, kemudian kaki dia halus dia, kaki dia. Dan inilah dia postur, ataupun kita kata bentuk tubuh badan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa arda. Tubuhnya kecil, kemudian kaki dia halus sangat-sangat. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa arda. Dan apa kata Nabi SAW? Kata Nabi SAW, kamu gelak pada kaki Ibnu Mas'ud. Kamu tahu tak, kata Nabi SAW, kalaulah kedua kaki itu ditimbang di atas timbangan Allah Subhanahu wa taala, kaki itu jauh lebih berat timbangannya daripada gunung Uhud, kata Nabi SAW. Dan kaki yang halus ini, kata Nabi, kalau letak atas timbangan, timbang dengan gunung Uhud. Ada gunung Uhud yang tuan-tuan pi pada hari ini, hantu dah banyak hak yang merekah dah. Tuan-tuan, yang tu dah banyak hakisan dah. Tuan-tuan, gunung Uhud bukan macam lah ni. Tuan-tuan, gunung Uhud tu dia besar pada zaman dulu ni, pada zaman Nabi SAW. Tuan-tuan, ke mana tu? Pernah berlaku hakisan. Maka tuan-tuan, di Jabal Uhud ni, di sana tu berdekatan dengan bukit tersebut, ada ditanamkan di sana jenazah para ashabi Rasulullah yang syuhada, yang syahid. Dan pernah berlaku hakisan, terkeluar balik semula jenazah tersebut. Tuan-tuan, tapi jenazah itu berada dalam keadaan utuh, dan ada di antara jenazah itu yang masih lagi mengalirkan darahnya. Tuan-tuan, dah berpuluh-puluh tahun mereka tu wafat. Bila terkeluar balik semula jenazah, tuan-tuan, jenazah tu elok, dia tak rosak apa-apa, masih lagi dalam keadaan yang begitu utuh. Masya Allah, tuan-tuan. Timbangannya daripada Jabal Uhud yang besar itu, kata Nabi SAW. Tuan, demikian kedudukan sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa arda, fuqaha, dan juga seorang qari, seorang pembaca Al-Quran, yang mana bacaan Ibnu Mas'ud tidak ada pertikaian lagi dah. Kenapa? Dia belajar langsung daripada Rasulullah SAW. Baik. An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala, daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia telah berkata. Dan kita baca dia punya matan hadis. Nanti hadis ni kita akan huraikan pada pertemuan yang akan datang. La yahillu damu mri'in muslimin, tidak halal untuk menumpahkan darah seseorang muslim. Tuan, maknanya apa? Tak boleh kita saja-saja nak pergi bunuh orang, kita saja-saja nak menumpahkan darah orang yang telah pun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu hari ini jadi fitnah pada hari ini. Dan mudah-mudahan dosa kita diampunkan oleh Allah. Dan kita tengok sebahagian daripada negara umat Islam yang mana mereka bertikam, mereka itu berperang sesama mereka. Dan padahal kedua-duanya telah pun menyatakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Tuhan kata Nabi SAW, tidak halal darah seseorang muslim itu, maknanya tak boleh ditumpahkan bila mana dia beriman kepada Allah.
Tuan, kerana itu Nabi SAW kata di dalam peperangan. Tuan, kata Nabi SAW, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Tuan, hanya setakat itu peperangan. Tuan, untuk memerangi manusia. Tuan, kita kena ingat, no? Bila kata memerangi manusia, bukan makna kita ni samsing, bukan dia. Tuan, bukan makna kata Islam ni sikit-sikit pergi perang orang, sikit-sikit jadi teroris. Tuan, ni adalah pendapat daripada musuh-musuh Islam. Tuan, sebab itu orang yang tahu bahasa Arab, kenapa Nabi SAW dia kata umirtu an uqatilan nas? Kenapa dia tak kata umirtu an aqtulan nas? Tuan, dekat sana ada wazan mufa'alah. Maksudnya apa? Saling serang menyerang. Maknanya apa? Serangan kita tidak akan berlaku bila mana ada orang lain yang memulakan serangan. Tuan, maka kita bukan nak serang orang. Bila mana orang dah serang kita, orang dah ambil hak kita. Dan pada masa itulah kita mempertahankan. Sebab itu antara benda yang wajib dipertahankan adalah nyawa kita sendiri. Kata tu wajib untuk dipertahankan. Baik. Kata Nabi SAW, tidak boleh menumpahkan darah seorang Muslim illa bi ihda thalathin, kecuali kata Nabi dengan salah satu daripada 3 perkara ni. Tuan-tuan, apa dia? Al-thayyibuz zani, orang dah menikah tapi pergi berzina orang lain. Tuan-tuan, darah dia halal. Wan nafsu bin nafsi, orang ni dia pergi bunuh orang lain. Tuan-tuan, maka dia dihukumkan qisas, balas bunuh kepada dia. Wa tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang meninggalkan agamanya dan dia berpisah daripada ahlus sunnah wal jamaah. Tuan-tuan, maka orang-orang ni kata Nabi SAW, darah dia halal untuk bersatu pada pertemuan yang akan datang, insya-Allah taala alam. Cukup dulu setakat tu. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu